kepada kesihatan kan. So korang, pendapat korang nak buat point-point macam mana? Sebab hari tu kita dah discuss, boleh kita start dengan outline pengenalan lah. Untuk poin pertama, kita bercerita pasal pengenalan berkenaan pandemik, berkenaan dengan latar belakang dan macam mana terjadinya pandemik lah. Itu untuk poin pertama. Setuju. Okay. So untuk cadangan outline ni kita ambil dalam setiap orang satu. Sorry. Ya, kenapa? Ini. Setiap orang satu point. So kita ada 6 orang. Okay, so macam biasa, macam untuk moderator mesti akan buat pengenalan dan rumusan. Dan saya akan blendkan untuk setiap poin-poin yang korang akan kupaskan masing-masing. So untuk pengenalan, macam saya akan cakap untuk siapa yang memulakan pandemik COVID ni, macam mana dia boleh bermula dekat negara kita ke, macam mana dia boleh menular, lepas tu macam mana dia boleh terjadi pandemik COVID ni. So basically saya akan carilah untuk info-info yang general yang kita boleh bincangkan nanti. So di mana ia mula merebak, di mana ia mula merebak dan macam mana dia boleh merebak dekat Malaysia ni. Kalau tak sensitif saya boleh sentuhkan isu tu juga kan. Lepas tu yang lain tu macam kesan jangka panjang, kesan jangka pendek. Lepas tu poin yang seterusnya macam mana? Poin seterusnya saya cadangkan kita buat tentang kesan sampingan tidak langsung fizikal dan mental. So, sebab memandangkan COVID sekarang ni memang ramai yang kehilangan pekerjaan kan. So jadi macam masyarakat kita pun tertekan fizikal dan mental. So ada yang ambil jalan singkat untuk hingga nak membunuh diri. Jadi mungkin ada macam talian bantuan sokongan psikologi yang diwujudkan, talian-talian seperti talian kasih, contoh kan. So macam saya punya poin macam tu lah. So lepas tu mungkin so ada perkhidmatan macam mental health and psychological support untuk masyarakat nak tangani isu gejala mental health ni lah. Okay. So antara usaha dia dekat sini yang saya saya pernah baca dekat Kerajaan Negeri Perak melalui Sekretariat Usahawan ataupun STEP. Negeri Perak ada dengan kerjasama Digital Perak melaksanakan program bantuan khas voucher pembelian dan penghantaran percuma untuk membantu meningkatkan jualan usahawan Perak lah melalui pelbagai platform jualan dan penghantaran online bermula Jun 2021. Jadi dah bermula lah. Kan? Ya betul. So antara dia usahawan Perak tu yang terlibat akan mendapatkan pelbagai manfaat seperti voucher subsidi secara percuma, sesi pendaftaran dan bimbingan percuma, membantu meningkatkan jualan melalui penghantaran ke seluruh negeri Perak lah. Jadi ada menyediakan peluang pekerjaan dan pendapatan tambahan sebagai penghantar ataupun rider. So seterusnya. Also kiranya dalam selepas saya buat pengenalan, macam yang kita bincang, Una akan jadi panelis yang pertama lah kan? Saya yang kedua. Cik Asrul yang pertama. Ya. Lepas pengenalan, selepas pengenalan berkenaan topik kita ni, saya akan mulakan dengan kesan secara langsung lah. Maknanya apa COVID beri kesan pada kesihatan kita secara langsung. So saya akan explain macam mana siapa yang terkesan, siapa yang dalam golongan yang berisiko tinggi, apa simptom-simptom yang kita boleh jangka, kita boleh lihat, macam mana kita nak kena pasti. Lepas tu itu antara kesan jangka pendek lah. Kita dalam saya punya research juga, kita boleh tengok kesan jangka panjang. Dia maknanya ada bekas pesakit COVID yang telah pulih, ada di-observe lepas beberapa bulan, simptom-simptom ni datang balik. So maknanya dia ada kesan pendek dan ada juga kesan panjang. So itu poin yang pertama kita kena buat lah. So antara poin yang pertama kita cerita pasal kesan secara langsung, maknanya kesan direct kepada kesihatan kita.
Dan kemudian nombor 2, Una akan cerita pasal kesan secara tak langsung lah. So maknanya orang tak kena COVID tapi apa impact dia pada orang yang kehilangan kerja, orang yang tak ada, hilang punca pendapatan dan yang lain-lain. Baik-baik. Lagi ada apa-apa idea tak nak tambah ke untuk poin-poin untuk Una dengan Azrul? Saya nak terus catat je ni. Kalau saya cadang lepas kesan, saya ingin share dengan pasal usaha dengan teknologi yang ada lah. Sebab kan sekarang COVID kan, dia macam SOP ketat sangat, PKP. So ramai terdapat keluar kan. So di situ dia macam ada terdapat banyak aplikasi yang baru lah, dia yang canggih. Seperti yang macam web bendera putih. So sebab kan sekarang SOP tak ramai yang boleh keluar. So yang kebanyakan tu boleh dapat informasi melalui aplikasi bendera putih. Diorang dapat informasi dari sesiapa yang nak mengeluarkan bantuan dan siapa yang perlu diperlukan bantuan tu. So dia itu pun salah satu cara teknologi yang baru lah. Sebab sebelum ni tak ada sesiapa pun mencipta aplikasi yang tu. Jadi akan ada kupasan berkaitan dengan pembangunan perisian juga lah. Ya. Jadi ada usaha-usaha teknologi yang baru. So di situ dia terdapat dua kesan. Satu secara langsung, lagi satu tu secara tidak langsung. Kira kesan cara kesan aplikasi lah. Cara tak langsung lah ke? Tapi yang ni bukan kesan positif saja, terdapat kesan negatif pun ada juga. Sebab kan sekarang macam kebanyakan tak ada kerja, ada yang sampai loan bank pun dia macam tertunggak-tunggak kan. So bank pun terpaksa call dia punya klien tu inform dia apa, momentum ke apa-apa kan. So di situ cyberbully pun dah dapat peluang untuk akses sesiapa punya account lah. Sebab dapat maklumatkan dia orang macam scammer lah, dapat call dia punya klien sesiapa, dia kata okay, you punya bank loan macam ni, so kita perlukan nombor account. So di situ dia orang buat lah kerja dia orang, bully cyber. Lepas tu dapat yang macam, lepas tu macam Grab, Foodpanda. Sebab kan sekarang macam dia orang tak dapat keluar. So kebanyakan yang dapat membeli barang ke makanan ke secara talian lah. E-dagang ke, Grab online ke apa-apa. Di situ pun dapat vacancy. Tapi bukan kebanyakan lah, bukan semua. Segelintir je. Tapi dia untuk aplikasi ni dia ada macam melibatkan kos-kos untuk macam pendaftaran untuk application tu ke mungkin nak selitkan juga ke ataupun tak perlu yang tu. Takut detail sangat pula kan. Tapi boleh juga kalau kita cukup masa. Yang tu detail sangat. Yang tu detail sangat. Kalau nak tulis apa macam pendaftaran ke apa-apa, itu detail sangat. Tapi sebab saya kata saya ingat macam random. Okey, boleh. Kita boleh buat secara general tapi pemahaman dia tu sampai kepada kita semua panelis lah. Sampaikan je lah. Boleh. Lepas tu yang macam online lah. Sekarang kan online e-learning kan. Macam e-class. Kan sekarang pun contoh kita lah. Kelas kita pun dalam macam online kan. Webex ke, Zoom meeting ke semua kan. E-learning. Itu salah satu teknologi juga. Saya rasa teknologi-teknologi yang dibangunkan ni kita boleh grupkan lah teknologi yang dibangunkan untuk menangani kesan-kesan secara langsung dan cara yang saya akan presentkan nanti. So apa dia punya solution dan solution untuk kesan secara tak langsung. Kita boleh bagikan kepada dua poin lah kat situ. Ya macam Azrul cakap lah, maksudnya mungkin Tines dia akan fokus pada kesan cara tak langsung dan saya mungkin akan ambil kesan cara langsung lah. Cadangan saya untuk kesan cara langsung ni kita boleh pecahkan kepada 4, maksudnya pembangunan perisian. Semenjak kita kena pandemik ni lah, antara aplikasi yang paling penting lah saya sebut masa ni adalah aplikasi MySejahtera lah. So sekarang segala butiran kita semua dalam tu lah, maksudnya kalau kita tengok sendiri pun kita kena kemas kini status kesihatan, yang paling simple kalau contoh kita ni dijangkiti COVID, so maksudnya memang first kalau kita kena quarantine sendiri, yalah, kalau macam sekarang kalau kita tengok pun kes dah hari ni pun dah 22,000 kan. So tapi kita bernasib baiklah, kira
kategori yang kena COVID tu kategori 1, 2 dan 3 tu tinggi sangatlah. So maksudnya mungkin kalau 1 tu tak bergejala kan. Kalau 2 tu mungkin ada gejala sikit, dan ketiga so aplikasi MySejahtera ni banyak bantulah. So maksud dia orang untuk kena detect, sebab kalau tengok pun dia orang tak silap saya 10 hari lah kot. Maksudnya dia dalam aplikasi MySejahtera tu dia kena hari-hari kena update. Kalau contohlah mungkin hari kedua tu dia kalau dia buat saya makan status kesihatan dia mungkin kategori 1, tiba-tiba mungkin besok dia ada gejala sesak nafas, dia akan berubah dia kepada kategori 2. So kalau dia dah berubah kategori 3, dia automatik dia kena menghubungi KKM yang berhampiran untuk inilah. So kalau poin yang kedua mungkin untuk kesan secara langsung ni dari segi penghasilan robotik lah. Kajian ataupun carian saya dalam internet, contoh dekat MAEPS, mana pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 risiko rendah di MAEP, kira sebuah syarikat kiranak tempatan lah telah menghasilkan robot iaitu digunakan sebagai untuk menghantar makanan lah. So kalau dia mungkin membantu jugalah, maksudnya kalau sebelum ni kalau mula-mula dulu kan memang terlampau ramai situ kan. Dan dia juga robot tu dicipta untuk melakukan kerja-kerja sanitasi lah. Okay, poin yang ketiga saya cadangkan ialah penghasilan vaksin lah juga. Penghasilan vaksin serta ubat-ubat lah. So rasanya kira semua dah kena vaksin ni. Dah, saya dah. Dah, so far dah. Belum. First dose baru. Belum pun tak Belum dapat lagi, lagi. bro. So kalau Aduh. kajian saya, kalau ikutkan dekat Malaysia ni, dekat seluruh dunia kita ada 3 jenis vaksin, mRNA, vektor virus dan virus yang aktif lah. So maksudnya mungkin kalau nak cerita pasal vaksin ni dia agak panjang sebenarnya ni. So saya terus Kita boleh kepada cakap juga untuk keberkesanan vaksin tu kepada apa yang ada kat Malaysia ni kan. Maksudnya berapa persen yang berkesan. Performance dia takat ni. Oh, okey. Tapi saya kena cari maklumat tu daripada sumber yang sahih lah. Saya tak boleh. So kalau ni saya kena merujuk kepada KKM punya ni lah. Sebab website. sekarang pun risau juga sebab banyak sumber-sumber yang agak-agak fake palsu sikit juga ataupun palsu kan. Banyak mitos sekarang ni. So poin yang terakhir untuk bawa kesan secara langsung ni saya cadangkan produk dan alatan sanitasi, pengesan suhu, oximeter dan kit ujian kendiri lah. Mungkin kalau sebelum ni kita jarang-jarang menggunakan alatan sanitasi, pengesan suhu. Sanitizer tak nak pakai sebelum ni. Betul. Oximeter yang Faham paling benda tu macam benda-benda wajib yang kena ada dekat semua rumah lah. So kalau mungkin sebelum pandemik berlaku, mungkin kita pun tak tahu benda ni kan. So sekarang saya tak tahu apa oximeter tu sebelum ni. Betul. Sebab kita benda pun tu tak pernah penting beritahu sebenarnya kan. untuk pengetahuan semua orang. Macam contoh platform teknologi pun kalau tak ada COVID ni, so kita memang tak gunakan Webex, Google Meet betul. lah. So macam nak jual Lagipun online. teknologi ni dia dah melampaui maksudnya tahap umur dah, bukannya orang muda sahaja yang kena mahir teknologi ni, orang tua pun sama sebab kita pun dah tak berjumpa dengan orang tua kita terputus kan. hubungan. Jadi orang terpaksa terputus hubungan. Kita tak boleh diorang tak boleh mengharapkan kita untuk ajar diorang kan, hanya boleh melalui telefon je. So diorang kena belajar sendiri macam mana nak guna aplikasi tu. At least paling simple pun macam mana diorang nak gunakan MySejahtera tu bila diorang keluar kan. Betul. Memang Itu boleh bagus dikira lah cabaran kan? Ya, betul. Mungkin Cik Zahir ada apa-apa nak tambah berkenaan perihal cabaran ni? Kalau cabaran lebih kepada cabaran aplikasi tentang apa vaksin dengan cara rawatan COVID je lah. Pasal kalau kita tengok apa cabaran tentang aplikasi teknologi ni, banyak cerita buruk lah tentang penghasilan vaksin ni macam mana, sedangkan ada cerita yang mengatakan bahawa vaksin ni boleh memandulkan manusia, boleh mengubah DNA.
ada bahan kimia yang boleh berbahaya kepada manusia dan juga boleh menyebabkan autism. Jadi perkara-perkara tu mungkin kita boleh ketengahkan lah, pasal kita nak info video kita ni, mungkin kita nak info juga kepada masyarakat, mungkin boleh jadi rujukan kepada orang luar bahawa benda-benda ni adalah kita boleh katakan sebagai mitos lah. Supaya betul. Benda tu memang sangat penting supaya tak ramai yang menyebarkan berita-berita yang tak sepatutnya diorang sebarkan lah, benda-benda palsu ni. Lebih-lebih lagi kepada orang tua kita lah. Basically diorang lebih percaya cakap-cakap orang sebenarnya. Mudah terpengaruh. Apa sahaja yang disebarkan dalam aplikasi WhatsApp diorang akan percaya saja. Pasal diorang ni kadang yang penyebar-penyebar ni dia lebih hebat daripada doktor sendiri. Ya, betul. Setuju. Apa poin-poin diorang ni untuk kita pecahkan pemahaman manusia ke atas vaksin-vaksin ni. Sedangkan kadang ada mengatakan vaksin ada microchip, ada katakan vaksin boleh menyebabkan badan kita jadi magnetik. Jadi benda-benda tu kita kena, orang kata, cerahkan masyarakat. Pasal benda video ni pun besok akan masuk dalam YouTube dan kita boleh buatkan sebagai public untuk mendidik masyarakat juga. Seterusnya mungkin kita boleh highlight on cabaran industri peruncitan konvensional ni. Pasal kita faham bahawa sekarang ni e-dagang ataupun online platform macam Shopee, Lazada ni maknanya dah boleh beat keadaan mall yang konvensional. Jadi bisnes mall sekarang ni agak tergugat dengan keadaan aplikasi digital ni sekarang. Jadi kita mungkin boleh highlight untuk pemberitahuan, mungkin perlukan sesuatu perubahan kepada dunia sekarang ni untuk konvensional ni perlu dihybridkan ke arah yang lebih mudah diakses oleh para customer lah. Dan saya juga suka kalau kata nak mengetengahkan tentang sikap masyarakat kita yang agak, walaupun kita kata sekarang ni masyarakat kita boleh katakan ramai yang dah mula boleh menerima keadaan norma baru ni, tapi ada segelintir macam peringkat mula-mula dulu yang kurang senang dengan keadaan norma baru. Dia tak nak jaga jarak, tak nak pakai pelitup muka, lepas tu berjalan dalam duduk dalam keadaan ruang yang terlalu ramai, yang mana perkara tu kita tahu mungkin poin ni adalah umum, tapi just untuk highlight sebagai salah satu daripada kita punya cara untuk kita sedarkan masyarakat juga untuk sentiasa beringat tentang norma-norma baru yang mereka perlu terapkan kepada dunia sekarang lah. Dan untuk penerimaan norma baru ni, untuk penerimaan norma baru ni sebenarnya ada ikut kasta juga. Kalau orang yang lebih kita katakan golongan kayangan ni, sebenarnya diorang tak mengikut apa yang sepatutnya kita kawal dekat Malaysia ni. Itu yang menyebabkan orang yang betul-betul mengikut norma ni, diorang terasa macam kenapa dia boleh buat, aku tak boleh buat kan? Apa istimewanya dia dengan aku? Aku pun nak juga kan? So dia macam ketidakadilan pada norma baru tu sangat-sangat meruncingkan lah. Benda tu boleh kita nak ketengahkan, tapi cuma mungkin ada satu benda yang kita kena elakkan, bahawa video kita ni pun kita nak kena elak daripada menyentuh sensitiviti dan juga politik lah. Jadi mungkin untuk kita sampaikan poin tu, mungkin kaedahnya kita tak boleh sentuhkan tentang golongan kayangan semua. Jadi mungkin kita boleh terapkan tentang contoh-contoh daripada pihak pemimpin-pemimpin bolehlah kot. Pasal golongan kayangan tu dah terlalu, isunya terlalu politik lah nanti. Kita takut nanti benda ni tak disenangi orang nanti. Jadi macam last kali saya tak tahulah, saya cuba nak terapkan juga, tapi cuma cadangan sajalah. Mungkin nak selitkan sedikit tentang perhimpunan hitam, yang mana mungkin poin ni tak berapa kena dengan tajuk kita pasal aplikasi teknologi, tapi kita just nak bagi tahu kepada masyarakat bahawa aktiviti-aktiviti seperti ini patutlah dielakkan ketika keadaan jangkitan COVID yang sedang memuncak dan masih selesai, dan kita masih berperang dengan COVID-19. Jadi just untuk kita sebagai orang kata peringatan kepada diri sendiri, kepada kita juga dan juga kepada masyarakat luar lah, elak daripada membuat aktiviti seperti ini.
Jadi kita pun boleh memutuskan rantaian COVID-19 dalam jangka masa panjang nanti. Terbaik. Nampak macam dah biasa dengan bahan bacaan sebelum kita buat brainstorming ni. Betul. Abang saya sentiasa bersedia. Yeah. Saya je yang kelang kabut sikit. Jangan, satu hari dah meeting daripada pukul 9 pagi ni. Ni balik orang makan ni. Sama meeting dengan korang. Masing-masing dah ada dengan point masing-masing lah kan. So kita boleh proceed dengan video kita. Cuma apa yang saya nak cakap, kita nak buat style macam forum kan. Jadi saya minta mungkin kita semua boleh pakai pakaian yang lebih formal. Dan dalam masa yang sama kita boleh sediakan kita punya teks untuk kita bercakap nanti. Mungkin boleh rekod masing-masing video supaya nampak tak kekok. So, akhir sekali nanti saya akan selectkan juga poin-poin daripada yang korang semua dah bagi nanti. Supaya benda tu nampak lebih teratur lah nanti. Nanti kita compilekan, mungkin kita boleh tengok balik susunannya macam mana. Pasal masa pun tak berapa panjang kan. Jadi kita kena tengok mungkin masa video tu mungkin nak kena rehearsal betul-betul. Mana poin yang mungkin pada kita perlu, tapi untuk menjimatkan masa kita perlu evaluate balik poin-poin kita tu, kita tengok balik lah nanti. Maksudnya kita ada 6 orang. So seorang dalam 3 minit lah sepatutnya kan? Kalau final video 3 ke 5 minit je. Seorang punya video berapa minit? Kurang seminit lah kalau ikut average. Kalau ikut purana kurang seminit. Seminit kalau seminit seorang memang cukup-cukup 6 minit. Dah lebih lah. Lebih dari 5 minit. Jangan panjang sangat lah. Kalau panjang sangat tu dia tengah harakat nanti setengah minit dia pergi tu. Stop video. Sekarang ni yang kita record ni kita nak kena hantar pada lecturer kan? Yang ni kita hantar lah. Yes, tak apalah, kita hantar. Ni kita punya brainstorming, kita dah dapat idea-idea dia. Tapi walaupun idea ni kita dah huraikan, tapi idea-idea kita ni pasal jelah masa untuk video tu pendek. Nanti bila kata masing-masing dah start buat presentation, maknanya kita kena evaluate balik poin-poin ni adakah boleh meet dengan masa yang dah ditetapkan lah, itu je.